Dekat Perlis ni biasanya orang akan cari laksa tu hari-hari. Setiap petang pakai duk cari laksa, kita akan makan laksa, gu pula dengan ais kacang. Yang tu memang nostalgia lah. Saya duk ingat dulu kecil-kecil, dah lah Perlis tu hangat. So bila kita makan laksa tu, gu dengan ais kacang memang sedap. Memang kena lah, kita kata tu memang kena. Jadi memang biasa. Macam boleh kata ruji lah hari-hari makan. Kita membesar pun kita dah biasa untuk makan laksa selalu. Nama saya Nura Syazana Diana binti Halmi. Saya dilahirkan di Mata Ayak Perlis. Berdekatanlah dengan Kanga, senang kita nak tahu kat mana. And then mak saya dan ayah saya dua-dua berasal daripada Perlis juga. Kampung yang sama, berdekatan dengan Kanga, Jejawi dan Mata Ayak juga. Makan laksa ni kalau yang setakat saya ingat, memang waktu saya kecil-kecil, celek-celek tu macam dah kenal dah lah laksa ni. Kira yang saya ingat memori waktu saya 6 tahun dulu, ada time tu saya demam. Tapi benda saya craving waktu demam tu minta laksa, nak makan kuah laksa tu. Kira macam mama dah sebut laksa tu sedap lah. Kira macam laksa ni memang sinonim dengan orang Perlis. Kira saya membesar dulu waktu kecil-kecil, pergi mana memang ada laksa. Kira pagi, petang, kedai semua ada jual laksa, kenduri, kendara, memang wajib ada. Kalau kita pergi beraya rumah orang ke, kira macam daripada 10 rumah, 7 tu memang buat laksa lah untuk hari raya. Boleh kata kalau laksa Perlis ni, mainly kita guna ikan temenung. Ikan temenung ni kalau orang KL panggil ikan pelaling, ikan kembung lemak macam tu. So kita laksa pakai ikan temenung, campurlah sikit ikan sardin, ikan selayang tu campur sikit-sikit. Lepas tu resipi dia very simple lah, ringkas saja resipi dia, nak buat pun tak lama. Tapi macam saya percaya kalau makanan ni, kalau bahan ni tak banyak, tapi bahan yang kita guna tu kena bahan yang berkualiti, segar, baru kita boleh dapat rasa masakan tu yang sedap. Saya belajar, sebab saya pada kecil, memang mak saya dengan ayah saya memang lepas biar masuk dapur. Nak masak apa, masak. Tunggang langgang hangit ke, apa, mereka okey je, mereka bagi. Lepas tu, kira daripada kecil, waktu arwah tok duk masak tu memang selalulah ikut dia masuk dapur. Tengok, tanya, buat itu buat apa, buat itu buat apa. So kita rapatlah dengan tok. Bila dah besar, saya time sekolah menengah kot, saya cakap mama nak belajarlah buat laksa sebab time tu suka sangat makan. Kira macam every week, every month mesti nak kena buat kat rumah. Tu mama kata penat dia nak buat, belajarlah buat sendiri, dia kata. So dia ajak. Tu waktu first belajar tu mama kata memang yang ni lah resepi yang tok ajak, mak nenek lah ajak kat dia. And memang simple, ringkas. Duk fikir juga, oh memang banyak ni je ke resepi boleh jadi sedap kan. So mama kata memang hak ni je. Ikan memang kena fresh, beli fresh, baru laksa tu boleh jadi sedap. Sebab kita tak pakai banyak bahan kan. So manis tu manis ikan tu sendiri. So memang belajar daripada muda lah. Start buat tu memang daripada muda. Macam mana kita nak ajar budak-budak zaman sekarang makan laksa, tahu resepi tradisi kita ni, kita kena selalu expose. Sebab kebanyakan setengah-setengah orang tu, mereka tak biasa makan kat rumah. Jadi, mereka duduk jumpa kat kedai je. So, kalau start pada rumah pun okey, apa salahnya. And sekarang kita ada banyak influencer. Kalau mereka lebih banyak share resepi-resepi tradisi kita, budak-budak muda ni akan ikut. Dan macam resepi tradisi ni pun kita, macam laksa ni kita boleh je pelbagaikan. Buat jual tu buh packaging jadi cantik, pergi viral. So budak-budak muda ni tertarik nak beli, macam nak makan kan. Resepi laksa, saya ingat lah. Nak kata zaman sekarang jugalah waktu saya dekat U dulu.
saya baru start tahu macam ada orang makan laksa telok sarang. Dulu saya tak pernah jumpa laksa telok sarang. So saya rasa laksa telok sarang tu memang something baru yang orang start buat. Dia mula dekat Perak dulu. Lepas tu baru pakat ramai duk buat. Lepas tu ramai lah orang makan. Okey je. Rasa dia tak pelik pun. Memang something new. So ada je orang ubah cara macam tu. Okey, sebenarnya khasiat makanan Melayu kita, laksa ni pun banyak khasiat dia. Kita je tak nampak. Cuma macam ikan, kita guna ikan termenung, ikan belaling tu. Protein, omega 3 dia tinggi. Banyak lah tu kita guna buat kuah. Lepas tu, bila kita buat kuah tu, mana ada kita guna minyak. Semuanya kita rebus, jerang, semua je. Tak pakai minyak. Lepas tu laksa tu pun sendiri dah ada cukup dah. Protein, carbs dia. Macam ulam-ulam, kita guna ulam mentah. Memang kita, khasiat dia ada. Ulam-ulam kita kalau yang mentah ni memang khasiat ada lagi. So bila kita ada bawang, ada daun selom, ada semua tu langsung letak pucuk janggut. So yang tu semua banyak khasiat dia. Lepas tu kita letak telur. Telur kan protein. So cukup lah. Hidangan yang seimbang dan balance. Bagi saya, nak kekalkan laksa ni senang je. Cuma orang kena rasa dulu. And mereka kena tahulah, kena cuba. Jadi bila mereka cuba, baru mereka tahu sedap. Mereka nak makan lagi. Kebanyakannya pelancong luar, kalau datang Perlis, mereka nak pergi Langkawi. Jadi bila mereka nak pergi Langkawi, mereka akan singgah dulu kat JT Kuala Perlis. So, bila mereka singgah kat JT Kuala Perlis, kat situ memang banyak orang jual laksa. Jadi kat situ mereka dah start rasa sedap laksa Kuala ni. Jadi itulah bermulanya orang tahu kata Perlis ni famous dengan laksa dekat Kuala tu. Dan saya rasa kebanyakannya kalau belah-belah Kuala ni ramai orang duk start buat laksa ni pasal kat JT kita tahu ikan murah. Ikan termenung dekat area Kuala tu memang murah. Jadi dia pun tak kedekut bahan. Nak bubuh laksa, nak bubuh ikan dan kuah tu memang banyak. Jadi itu dia dah jadi signature belah situ untuk buat laksa tu. Jadi semua kedai pakai duk jual laksa. Macam kalau yang belah KL tu, kadang-kadang orang petang-petang duk cari goreng pisang, keledek goreng, semua kan. Tapi kami cari laksa. Laksa gu dengan air kacang, cucuk udang, tu memang kenalah tu combo. Macam yang saya belajar lah, saya belajar tips daripada mak dengan arwah tok saya. Laksa ni kalau buat nak makan esok tu, malam tu dah kena buat dah. Sebab dia sedap kalau biar dia overnight. Biar dia punya isi ikan tu semua dah bersebati, baru besok tu kita makan. Dia memang rasa dia lain, memang lain. So sedap overnight. Itu tips dia. Kalau kita nak cakap pasal laksa, semua negeri ada laksa masing-masing. Ada jenis laksa dia, tapi apa harapan saya nak kalau boleh laksa Perlis ni orang tak lupa, orang mencari, dan saya harap anak cucu saya pun lepas ni akan still duk cari lagi laksa Perlis ni.